tadabburi beberapa ayat Al-Quran yang sempat kita baca pada pagi ini insya-Allah, iaitu kita akan sambung pelajaran kita dalam buku Wa Abshiru yang telah kita baca ini. Insya-Allah sambungan kita pada hari ini bab yang ke-13. Bab yang ke-13 muka surat 201. Muka surat 201. Perbincangan kita iaitulah tentang sifat at-tawadhu', merendah diri dalam semua keadaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Fadil tuan-tuan imam, yang dimuliakan pengurusi yang ditakuasa Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah pada hari ini 12 Julai 26 bersamaan dengan 26 Muharram 1448 kita dapat bersama dalam majlis ilmu mentadabburi beberapa ayat Al-Quran yang sempat kita baca pada pagi ini insya-Allah, iaitu kita akan sambung pelajaran kita dalam buku Wa Abshiru yang telah kita baca ini. InsyaAllah sambungan kita pada hari ini bab yang ke-13. Bab yang ke-13 muka surat 201. Muka surat 201. Perbincangan kita iaitulah tentang sifat at-tawadhu', merendah diri dalam semua keadaan. Tawadhu' maknanya kita tidak sombong. Kita sedar diri bahawa kita ni hamba Allah. Tinggi mana kedudukan kita, akhirnya turun juga. Besar mana pangkat kita, akhirnya pencen juga. Banyak mana harta kita, akhirnya ditinggalkan. Yang kekal adalah akhlak kita yang baik, ibadat kita yang ikhlas, infak kita untuk jalan Allah, dan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, itulah yang menjadi aset besar kita dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, tak ada gunanya menjadi orang yang sombong. Sehebat-hebat Fir'aun yang angkuh, akhirnya mati lemas dalam laut. Sekaya-kaya Qarun, akhirnya ditelan oleh bumi. Seangkuh Abu Jahal dan Abu Lahab, akhirnya mati masuk dalam bumi. Maka berdasarkan sifat tawadhu' adalah sifat yang Allah Ta'ala sebut yang menjadi ciri-ciri kebaikan kepada umat ini. Maka kita pilih untuk tadabbur sekali lagi. Kita akan baca ayat 63 surah Al-Furqan. Tuan-tuan yang ada kitab, buka kitab 201. Yang tak ada kitab, buka Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna
wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang diredainya ialah mereka yang berjalan di atas muka bumi dengan sopan santun, dan apabila orang-orang yang jahil berkata-kata buruk kepada mereka, mereka menjawab dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak diingini. Jadi para jemaah sekalian, tadabbur ringkas kita kepada ayat yang mulia ini, di mana pada ayat ini Allah Ta'ala ada menyebutkan beberapa ciri-ciri dan sifat hamba yang disebut dengan nama Ibadur Rahman. Alhamdulillah, secara detailnya kita telah bincang dalam beberapa siri yang lepas tentang Ibadur Rahman yang disebut dalam surah Al-Furqan. Cuma pada kali ini kita akan balik semula untuk bincangkan tentang sifat tawaduk yang sangat digalakkan, dan juga sifat jangan peduli kepada provokasi orang-orang yang tidak berilmu ataupun disebut dengan nama orang jahil. Para jemaah sekalian, siapakah Ibadur Rahman? Hamba-hamba Tuhan Ar-Rahman adalah hamba yang beriman, iaitu tunduk dan patuh kepada apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala larangannya. Ini adalah merupakan inti kepada pesanan khatib setiap minggu. Khatib kata, ittaqullah. Kalau tak ada yang lain pun, kalau tidak diterjemahkan ittaqullah ni, saya rasa semua kita sudah faham. Ittaqullah, kita tahulah. Khatib berpesan supaya kita melakukan apa yang disuruh dan tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Sepatah perkataan mengandungi sejuta makna, arahan dan juga nasihat yang patut kita ambil perhatian. Itulah yang besar dalam kehidupan kita para jemaah sekalian. Allah SWT menambahkan namanya Ar-Rahman, dia panggil idhafah, Ibadur Rahman, hamba Ar-Rahman, sebagai isyarat bahawa mereka telah mencapai kepada kedudukan ini disebabkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Semua kebaikan yang kita buat birahmatin minallahi wa fadlin, dengan limpah kurnia Allah dan anugerah Allah. Tanpa limpah kurnia Allah, kita tak tahu nak gimana. Tak akan jumpa jalan yang baik, jalan yang selamat. 8 ciri Ibadur Rahman telah pun dibahas panjang dalam bab yang ke-9. Sudah beberapa siri kita bincangkan dalam siri yang lepas-lepas. Jadi tuan-tuan boleh tengok balik dalam rakaman kita. Alhamdulillah, semua kuliah kita ada rakaman, ada siaran ulangan yang boleh kita tengok semula. Kali ini kita cuma nak bahas tentang 2 sifat yang disebutkan dalam ayat ini, iaitu sifat at-tawadhu', merendah diri, tidak sombong, dan sifat berbudi bahasa, jangan layan kerana orang-orang yang tidak baik. Kita masuk kepada sifat yang pertama, nama dia at-tawadhu', sifat tawadhu'. Allah Ta'ala gambarkan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang diredai ialah mereka yang berjalan di atas muka bumi dengan sopan santun. Kita sebut dengan nama tawadhu', tidak sombong. Hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati. Dia panggil haunan, tidak sombong. Penuh ketenangan dan tidak menyombongkan diri sedikit pun, baik pada sikap dan tindakan. Manakala kita bercakap pun kita tidak menyombong diri. Kalau kita berjalan pun tidaklah orang panggil angkat bahu berjalan. Kerana mereka tahu bahawa sikap sombong itu tidaklah dipuji dan akan mengakibatkan berlakunya perkara yang tidak baik dalam pergaulan di dunia ini dan balasan buruk di akhirat nanti. Mau ya, tak suka, dia tu sombong tu.
susah nak mendekati, payah nak tegur. Jadi banyaklah manusia yang sombong ni. Kita cuba tengok beberapa sifat yang disebut sebagai sombong. Macam manakah sombong itu? Sebagaimana firman Allah Ta'ala pada ayat yang lain dalam surah Al-Isra ayat 37, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula, kerana sesungguhnya kamu tidak akan dapat menembusi bumi. Mana kita berjalan pijak bumi pun kita tak akan tembus bumi, bahkan kaki kita pula patah. Dan tidak pula mampu menjulang setinggi gunung, nak naik gunung pun tak larat. Jadi jalanlah secara baik. Maksudnya orang-orang yang sombong itu kerana kena sedar sejauh mana sombongnya mereka itu tetap tidak mampu untuk menembusi bumi sehingga ke lapisan yang paling dalam. Lapisan atas bumi pun tak larat dah, apalagi nak masuk ke dalam. Dan mereka kena sedar yang mereka sebenarnya adalah makhluk yang teramat kerdil, iaitu mengapa ego dan kesombongannya setinggi gunung. Jawabnya tak ada faedah. Faedahnya setiap dosa sombong manusia, dia akan dibalas dengan kesombongan. Dia balas dengan, orang panggil al-jaza'u min jinsil amal, balasan mengikut jenis amalan. Contoh yang paling senang kita buat contoh, kalau buat contoh zaman kita ini susah. Kita ambil contoh dalam Al-Quran, Fir'aun sombong sangat dia. Wa hazihil anharu tajri min tahti. Dia tunjuk pada sungai Nil di kat Mesir, hidup jalan di bawah istana dia tu, tengok sungai-sungai duduk di bawah istana aku. Dia sombong dengan air, dia mati dalam air. Qarun sombong dengan harta benda, Allah Ta'ala tenggelam dia dengan hartanya sekali ke dalam bumi. Dan banyak lagi lah kesombongan-kesombongan yang lain akan dihina dengan perkara yang disebut itu. Kerana itu kata orang tua-tua, kalau nak bercakap, tengok kiri kanan. Maknanya tengok kiri kanan dulu nak bercakap. Hari ni kita bercakap besar, nanti besok kita dihina dengan cakapan kita itu. Jadi berhati-hati kita. Allahu Akbar. Sebaliknya orang-orang mukmin itu berjalan dengan langkah yang tenang, biasa dan tidak dibuat-buat. Apa dia maksud? Kita berjalan biasa je. Setengah orang ni mengada-ngada jalan-jalan. Kata dalam kitab Talbisu Iblis, dalam kitab Belitan Iblis. Kalau tuan-tuan boleh baca kitab ni menarik. Sebab banyak isu-isu yang dimainkan oleh iblis dalam kehidupan kita. Sama ada untuk ahli ibadat, dia ada lorong dia. Untuk ahli ni ada lorong dia. Cara iblis nak menjahanamkan manusia. Jadi di antara cara dia nak merosakkan ahli ibadat dengan cara mengada, buat-buat tawaduk, buat-buat warak. Oh, kalau tengok dia berjalan, tunduk, tak angkat kepala kata orang. Orang kampung kata pijak semut tak mati. Dia punya cara berjalan. Tapi kalau tak ada orang, jangan main sombong dia. Itu dia panggil, jangan duk buat-buat. Orang yang tawaduk ini tenang, itulah watak dia. Kalau watak dia jalan menunduk, dia tunduklah. Jadi dia tak akan angkat kepala, kerana itu watak dia yang sebenar. Yang kita bimbangnya orang berlakon nak tunjuk warak. Jangan. Dengan rendah hati dan menjaga adab-adabnya, tenangnya perjalanan mereka itu di dalam semua keadaan, sehingga nak pergi solat pun mestilah dengan tenang. Tenang bukan bermakna melengah-lengahkan dan sengaja pergi lewat. Itu bukan tenang nama dia itu. Itu nama cuai. Tenang ni Nabi kita larang kan. Ini dalam hadis yang kita akan baca ni. Nabi SAW kata an Abi Hurairah yarwihi anin Nabi SAW qala idza uqimatis salah fala ta'tuha tas'auna. Apabila telah didirikan solat, mana sudah diiqamat, kita nak pergi masjid, dengar orang qomat dah. Nabi kata apa? Fala ta'tuha tas'auna, janganlah kamu mendatanginya dengan berlari-lari. Cepat, rugi rakaat. Kalau tak nak rugi rakaat, senang je. Apa dia? Pergi awal lah.
Itu je lah. Berlari tak mau. Wa'tuha tamshun alaikumus sakinah. Tetapi berjalanlah dengan langkah yang tenang, jangan gopoh. Fama adraktum fasallu. Mana-mana rakaat yang kamu sempat, salat. Wama fatakum fa'atimu. Mana yang terlepas, kamu sempurnakanlah setelah imam beri salam. Jadi hadis ini rawahul Bukhari. Jadi ini dalam hadis ini yang saya nak tambah sikit daripada perbincangan. Fama adraktum fasallu. Mana-mana tempat yang kamu sempat imam, salatlah. Di sini ana perhati ada sebahagian daripada jemaah, bila dia datang, imam sedang sujud. Dia tak masuk. Dia berdiri. Kita tanya dia, kenapa berdiri tak masuk? Dia belajar fiqh juga. Rupanya kalau masuk pun tak dapat rakaat. Dia kira nak kejar rakaat aja. Kita kata memanglah rakaat itu kita akan dapat kalau kita sempat rukuk bersama dengan imam. Kita sampai masjid, imam sudah rukuk, kita pun masuk rukuk. Allahu Akbar, kita rukuk sama imam. Itu dapat rakaat. Tapi kalau imam dah turun, dah i'tidal dan selepas padanya, tak dapat rakaat. Tetapi bukan bermakna kita kena tunggu berdiri gitu. Wa ma adraktum fasallu. Imam sedang rukuk, sedang sujud, kita sujud. Imam sedang tahiyat, kita tahiyat. Bukan masalah. Memang tak dapat rakaat, betul. Tetapi kita rugi, ada ekstra di situ. Contohnya imam sedang tahiyat awal. Kita masuk tahiyat. Tahiyat yang pertama itu bukan dikira dalam tahiyat kita, tapi itu tahiyat imam. Kita cuma mutaba'atul imam, ikut imam. Jadi kita ada ekstra tahiyat. Sehingga mungkin kalau solat maghrib kita boleh tahiyat 3 kali. Nah, 3 kali berturut-turut. Jadi itu dia di antara maksud hadis fama adraktum fasallu. Baik. Kemudian mereka juga tahu bahawa apa sahaja kejayaan yang dimiliki adalah dengan izin Allah Ar-Rahman. Menyedari banyaknya kelemahan dan kekurangan diri ini, walaupun dirinya memiliki ilmu dan pengalaman yang banyak, namun ianya tiada apa-apa jika dibandingkan dengan ilmu dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi, kita sebagai hamba Allah, kita adalah sedar bahawa kalaulah banyak setara mana ilmu kita, sedikit ya. Dalam hadis Nabi SAW cerita, ketika Nabi Allah Musa dan Khadir alaihimassalam naik kapal, naik bahtera. Dia naik perahu. Bukan kapal besar pun. Kan Khadir nak tebuk perahu tu. Waktu dia duduk berjalan, tiba-tiba mari seekor burung duduk di ujung kapal perahu ni, duduk celup muncung dia dalam air. Kata dia Khadir, ya Musa, tengok burung. Ilmu aku dengan ilmumu, dengan ilmu Allah Azza wa Jalla ini, seperti air yang dicelup oleh burung tadi dalam laut. Apa yang kurangnya? Jawabnya tak ada apa yang kurang. Mana itu je ilmu yang kita ada. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah kata, aku tak bagi pada ilmu sikit je. Tiba-tiba kita nak bangga dengan ilmu kita, kita nak bangga dengan pengalaman kita nak bangga dengan tu ini. Kita kata usahlah dibangga kerana kita banyak lagi yang tak tahu daripada yang kita tahu. Allahu Akbar. Baik, itu cerita. Yang kedua, sifat berbudi bahasa, tidak melayan provokasi. Tuan-tuan boleh tambah tajuk dia, berbudi bahasa, tidak layan provokasi orang-orang yang tidak baik. Allah Ta'ala sebut, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil berkata-kata kepada kamu, kepada mereka orang yang baik itu, mari ayat provokasi, mari duk kata kita macam-macam, mereka menjawab dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak diingini. Qalu salama, selamatlah. Tenanglah bro, tak usah duduk cakap banyaklah. Jadi kita jawab dengan jawapan yang tidak nak melayani kerana orang-orang seperti itu. Jangan. Dan kemudian hamba-hamba Allah yang maha pemurah itu, apabila ada orang-orang jahil yang tidak memiliki akhlak dalam bermuamalah, menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina atau kasar, yang kita sebut sekarang dengan makna provokasi,
Mereka tidak membalahnya dengan ucapan yang sama, namun mereka dengan penuh sopan dan rendah hati, mereka membalas dengan perkataan salam. Maksudnya ucapan-ucapan yang baik. Iaitu ucapan yang bersih dan terselamat dari dosa. Mereka memaafkan orang yang jahil dan tidak mengucapkan kecuali yang baik. Mereka santun dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi membalahnya dengan kebaikan. Itulah kata pendakwah, kita ni kena jadi macam pokok yang berbuah. Dilontar dengan batu, diturunkan buah yang baik. Alhamdulillah. Nah, tapi kalau tak pandai lontar, batu tu naik atas kepala dia balik. Nah, jadi kita tak usah duk layan lah. Batu yang sama melantun ke atas kepala si pelontarnya. Jadi kalau kita layan juga, maknanya kita terikut dengan provokasi yang dimainkan oleh orang-orang yang jahil. Ini adalah pujian untuk mereka kerana sikap sopan dan santun mereka yang luar biasa dan membalas orang yang jahat dengan kebaikan dan pemberian maaf terhadap orang yang jahil menunjukkan kesempurnaan akal mereka yang telah membawa mereka kepada ingatan tingkatan kemuliaan ini. Jadi kalau kita orang yang tak baik cakap tak baik, kita pergi cakap tak baik juga, kita satu level dengan dia, satu standard dengan dia. Jangan awak nak cakap. Ingat ke tidak hadis Nabi kan? Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, kalau orang yang ganah ni kutuk kita, maki kita, kebetulan waktu kita berpuasa, kita jawab inni saim. Aku puasa. Sama ada dia puasa sungguh, maknanya dia beritahu aku puasa. Orang puasa tak kelahi bang. Dia pun senyap. Ataupun inni saim, aku puasa, tak mau cakap. Boleh je. Sebagaimana Sayyidah Maryam, ketika dia bawa balik baby dia, Nabi Isa, orang kampung marah kutuk dia. Ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Maryam, engkau bawa apa ni? Bawa baby ni, orang hantar duduk di masjid, engkau bawa baby kenapa? Maryam tak jawab. Inni nazartu lirrahmani sauma. Maryam kata aku puasa hari ni. Bukan puasa tak makan, puasa tak nak cakap. Jadi ada waktu elok kita berpuasa daripada mengulas benda-benda yang boleh menambahkan keburukan. Tapi sekarang ni tak. Zaman kita hari ni tak ada. Semua orang ulas, kita nak jawab. Semua orang kata, kita nak balas. Akhir sekali jadilah huru-hara. Lebih-lebih lagi di zaman kita hari ni, zaman hujung jari semua kerja buat. Nah, mari dengan ada alat-alat gadget baru ni. Kalau dulu susah juga. Kena type, hantar ke penerbit, post dulu 2 hari baru sampai. Penerbit pula tapis nak masuk dalam majalah, dalam sak khabar dia. Hari ni tak ada, awak penerbit, awaklah penyiar, awaklah penapis. Nah, jadi kalau kita lupa diri, lupa pada malaikat mencatat, maka kita akan berani tulis apa yang kita nak tulis, kita berani share apa yang kita nak share, tapi kita termasuk di kalangan orang yang jahil, yang tidak berhati-hati dengan kesan hidup kepada keadaan yang berlaku itu. Nah. Demikian pula dengan sikap Rasulullah SAW apabila baginda diserang dan dihina dengan kata-kata yang kasar, Nabi SAW tetap berlapang dada dan tetap menyantuni orang-orang yang tidak berakhlak itu. Kecuali, tuan-tuan tambah dalam buku ni, kecuali dalam bab akidah. Dalam bab tauhid, dalam bab agama, Nabi tak akan diam. Semalam saya dah contoh, ketika berlaku perang Uhud, Abu Sufyan dengan bangga tanya, Muhammad hidup lagi? Nabi kata, saya jawab. Abu Bakar hidup? Jangan layan. Umar masih ada? Nabi kata diam. Bila dia sebut tentang berhala, A'li Hubal, berhala tinggi, Nabi kata jawab. Nabi ajar pada sahabat, Sayyidina Umar jawab, Allahu a'la wa ajal. Allah lebih tinggi, bukan berhala. Jadi kita kena ingat, kita boleh diam kalau orang kutuk kita. Kita boleh bersabar kalau orang keji kita. Tapi kita jangan sabar kalau orang keji agama. Apalagi orang hina Allah, hina Rasul SAW. Kalau kita masih lagi berdiam, kata di pendakwah, orang yang diam di saat agama dihina, perut bumi lebih baik daripada duduk atas bumi. Maka tukarlah baju daripada baju yang cantik dengan kain kafan. Orang itu dianggap orang mati sebab tidak ada perasaan. Ingat, menyantuni boleh je, tapi kita tak.
Oh, kalau sentuh hak kita, saya sanggup mati menjaga maruah diri. Orang sebut bab agama, itu biar bab agama jawab. Biar imam jawab. Tak. Kita kena jawab. Kita kena bantah. Jangan diam tanpa peduli. Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah ada menjelaskan bahawa orang-orang mukmin sentiasa berlapang hati, lapang dada dan tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar bila kepada mereka diucapkan kata-kata yang kurang sopan. Mereka tidak emosi dan tidak membalas dengan kata-kata yang tidak sopan juga. Itu sifat yang baik. Ya, kadang-kadang orang ni provokasi lah. Dia provok kita. Kata-kata buruk, bila kita jawab balik, maka timbullah perbalahan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 55, wa iza sami'ul laghwa a'radu anhu. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling daripadanya, tak mau dengar, tak layan, tak mau campur. Wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kami amalan-amalan kami dan bagi kamu amalan kamu. Salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Selamat tinggal, kami tidak ingin bercampur dengan orang-orang yang bodoh. Ini Allah Ta'ala sebut sifat orang yang baik. Mungkin ada orang yang menganggap bahawa sifat dan sikap seperti itu menunjukkan kelemahan dan tidak tahu mempertahankan harga diri. Kerana sememangnya wajar apabila ada orang yang bertindak kurang sopan, perlu dibalas dengan tindakan yang keras juga. Akan tetapi bila direnungkan secara mendalam, pasti hal itu akan membawa kepada pertengkaran dan perselisihan yang berpanjangan. Kerana keras dilawan keras, akhirnya dua-duanya remuk, kata orang. Lawan kerah, akhirnya dua-duanya hancur. Tengok keadaan lah. Kita timbang. Patut lawan, patut diam. Macam hari ni, bila orang tulis benda macam-macam kepada orang ni, ada orang yang melayan isu. Kejap-kejap, dia cari peguam yang hebat-hebat, pergi hantar LOD. Saman orang tu, saman orang ni. Bertahun-tahun bulan ke mahkamah. Jadi ada orang tak layan lah benda lah itu. Kita kata masing-masing, tengok keadaan. Kalau perlu, silakan. Kalau boleh diam, mungkin itu yang terbaik. Jadi setiap orang ada cara sendiri. Setiap mukmin harus mencegah perselisihan dan permusuhan yang berlarut-larut. Dan salah satu cara yang paling tepat dan ampuh untuk membasminya ialah dengan membalas tindakan yang tidak baik dengan tindakan yang baik. Sehingga orang yang melakukan tindakan yang tidak baik itu akan merasa malu dan sedar bahawa mereka telah melakukan sesuatu yang tidak wajar. Jika tidak mampu, usah dilayan sikap buruk yang ditunjukkan dan tinggalkan mereka dalam keadaan yang tertentu. Ada juga Nabi suruh layan. Ingat ada dalam siri yang lepas dalam bab kejiranan. Bila jiran tu khianat kepada kawan, beberapa kali dia mengadu, Nabi kata, keluarkan barang kamu letak tengah jalan. Orang mari tengok kenapa ni? Dia kata jiran kacau saya. Jiran akhir kali jiran tu sendiri mari mengaku maaf, buat masuk balik, masuk barang. Malu saya, semua orang kutut saya sekarang. Jadi kita itulah Hana kata kita kena tengok keadaan, ada waktu diam lebih baik, ada waktu lawan itu perlu juga. Pengajaran umum kepada perbincangan kita. Pada kali ini kita ingin mengajak pembaca untuk merenung dan berfikir tentang satu bab, satu tajuk yang sangat dekat dengan diri kita sebagai hamba Allah yang bertawadhu, merendahkan diri. Ia adalah sebahagian daripada akhlak mulia yang perlu dimiliki oleh setiap orang Muslim. Pada ayat ini mengajar kepada kita ilmu tawadhu. Hanya orang yang bertawadhu lah yang mampu meraih penghormatan sama insan dan mendapat keredaan Tuhan Ar-Rahman. Rasulullah SAW menerusi hadis-hadisnya juga menganjurkan kepada umat Islam agar bersifat tawadhu sama dalam beribadat maupun dalam amalan harian dan tingkah laku pergaulan. Sabda Nabi SAW, "Wa inna Allah auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Sesungguhnya Allah telah memberikan wahyu kepadaku agar kamu saling merendahkan diri
sehingga tidak ada lagi seorang yang berlaku sombong terhadap orang lain dan tidak ada lagi seorang yang memusuhi dan menzalimi orang lain. Manakala kita sifat tawaduk, kita tak kena pada orang. Hadis ini rawahu Muslim. Sedarlah wahai umat Islam, apabila dalam kalangan kita semua saling membudayakan sikap tawaduk, pastilah keadaan dunia ini akan menjadi aman, tenteram dan penuh dengan kebahagiaan. Mengapa? Kerana dalam masyarakat tidak akan ada lagi orang yang menzalimi orang lain, tidak akan ada lagi orang yang sombong, ego dan mendabik dada, berbangga diri dan meremehkan orang lain, tidak ada lagi kebencian dan sakit hati antara satu sama lain. Itulah dia panggil kemurnian jiwa. Sebab itulah setiap Muslim harus berusaha mengamalkan sikap tawaduk sehingga seluruh manusia akan terikut sama mengamalkan sikap tersebut pada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Sabda Nabi SAW, ma naqasat sadaqatun min mal. Nabi kata, sedekah tidak mengurangkan harta, cuma tukar akaun. Tak kurang macam mana Ustaz? Daripada 1 juta, kita sedekah tinggal 0,5 juta. Dia panggil, memang dalam akaun dunia kurang, tapi dia pergi kepada akaun akhirat. Mana tak rugi kita. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Dan tidak ada orang yang memberi maaf pada orang lain, melainkan Allah akan memuliakannya. Mulia dia tu. Dia maaf pada orang. Banyak kan kes kita tengok. Kes yang besar-besar seperti kes pembunuhan. Biasanya dalam Islam ni kalau orang bunuh orang dengan sengaja, dia kena balas bunuh. Dia panggil qisas. Banyak peristiwa-peristiwa yang saya tengok negara Arab yang mengamalkan undang-undang hudud dan kisah ni. Bapa si mati, si mangsa yang kena bunuh tadi, dia maaf. Ketika saat pedang sudah terangkat untuk dipancung kepala kawan tu. Ma'afautu ya qadhi. Maaf. Maknanya peristiwa dimaaf saat akhir. Waktu bunuh dia tak mau maaf. Oh no. Nyawa dibalas nyawa. Tapi waktu nak pelaksanaan, Allah Ta'ala bucui hati dia. Kalau kita buat, mati kawan tu. Jadi kadang-kadang dimaaf ketika itu. Sampai ke tajuk kita, wa ma tawadha'a alhamdulillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidak ada orang yang tawadha' merendahkan diri kerana Allah, melainkan Allah akan mengangkat darjatnya. Hadis ini rawahu Muslim. Yang dimaksudkan di sini, Allah SWT akan meninggikan darjatnya di dunia maupun di akhirat. Di dunia, dia akan mendapat kemuliaan di hati manusia dengan sebab tawaduknya itu. Dan Allah akan muliakan dirinya di tengah-tengah manusia. Orang akan puji, tawaduk Pak Haji kita ni tawaduk. Walaupun dia besar, dia kaya, tapi senang, kata orang. Dan kedudukannya akhirnya akan menjadi semakin mulia. Sedangkan di akhirat, Allah akan memberinya pahala dan meninggikan darjatnya kerana sikap tawaduknya itu di dunia. Ini Alhamdulillah. Begitu juga dengan harta yang disedekahkan. Walaupun pada zahirnya nampak berkurang, namun yakinlah sebenarnya sedekah itu menambahkan harta dengan keberkatan, juga menjadi harta yang hakiki di akhirat nanti. Itulah kata-kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim tentang hadis ini. Para jemaah sekalian, hakikatnya tawaduk itu tidak akan menjadikan seorang itu rendah dan hina. Sebaliknya akan menjadikan dirinya seseorang yang mulia lagi terhormat. Dalam pepatah Melayu kata, jadilah seperti padi. Nah, semakin berisi, semakin tunduk dia. Manakala kesombongan sama manusia itu tidak akan membawa kemuliaan kepada seorang, sebaliknya kehinaan, kebencian dan rasa tidak berguna. Orang kata menyampah, tengok dia ni. Oh, sombong. Baru kaya sikit dah sombong. Kerana itu marilah kita mengamalkan sifat tawaduk demi meraih kebahagiaan, kemuliaan dan kehormatan di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 215, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin."
Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu dalam kalangan orang-orang yang beriman. Jadi kita sama-sama orang beriman, tawaduklah. Tak usah duk sombong, tak usah duk bangga diri, tak usah duk kerah kepala. Rugi kita kalau bersifat demikian. Demikianlah penting dan perlunya umat Islam kembali kepada akhlak yang mulia. Masyarakat perlu memahami tuntutan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang memberikan panduan kepada umat Islam agar menghiaskan diri dengan sikap tawaduk. Sama ada dalam pergaulan seharian maupun dalam masyarakat, dalam bermasyarakat, sehinggalah kemuliaan yang hakiki dapat diraih secara pasti dan sempurna. Marilah kita merenung nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tentang bagaimana cara-cara mengatasi kesombongan dan keangkuhan dalam diri. Ini dia panggil tip. Ada 6 tip yang disebut daripada Imam Ghazali ataupun Imam Ghazali nukil daripada orang lain dalam kitab dia, Ihya. Yang pertama, dengar ni, menarik, analogi ni menarik. Yang pertama, apabila kita bertemu dengan anak-anak, anggaplah anak-anak itu lebih mulia daripada kita kerana mereka belum banyak melakukan dosa. Budak ni tak berdosa, dia baik pada aku. Kedua, apabila kita bertemu dengan orang yang lebih tua, anggaplah dia lebih mulia daripada kita kerana dia sudah lama beribadat. Kita baru nak mengaji Quran, tok ayah ni dah khatam beratus kali dah. Yang ketiga, apabila bertemu dengan orang alim, anggaplah dia lebih mulia daripada kita kerana mereka telah mempelajari dan mengetahui banyak ilmu dan menyebarkannya. Yang keempat, apabila kita melihat orang yang jahil, anggaplah mereka lebih baik, lebih mulia daripada kita kerana mereka melakukan dosa dalam kejahilan, sedang kita melakukan dosa dalam keadaan berilmu dan mengetahuinya. Yang kelima, apabila kita melihat orang yang jahat, janganlah anggap kita lebih mulia kerana boleh jadi suatu hari nanti dia akan bertaubat atas kesalahannya dan lebih warak dari kita. Yang keenam, apabila kita bertemu dengan orang kafir, berdoalah dalam hati, moga suatu hari nanti mereka akan mendapat hidayah. Jadi semua kategori orang baik pada kita belakang. Jadi tak adalah kita nak sombong, nak bangga dengan kita. Jadi siapalah kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, beberapa contoh yang menarik mencontohi sifat tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu masih memberi salam kepada anak-anak kecil dan mereka yang lebih rendah kedudukannya di bawah baginda. Anas menceritakan bahawa annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yazurul ansar wa yusallim ala sibyanihim wa yamsahu ru'usahu. Nabi biasa berkunjung ke penempatan orang-orang Ansar. Nabi kita berjalan. Dia ziarah orang tu, ziarah orang ni. Lantas baginda memberi salam kepada anak-anak kecil yang duduk bermain dan mengusap kepala mereka. Hadis ni riwayat Ibn Hibban dengan sanad yang sahih. Jadi kita tak kiralah orang besar ke orang kecil, kita beri salam belaka. Yang jadi masalah sekarang ni dia panggil salam terpilih. Orang besar jauh lagi. Nah, beri salam dah. Tapi orang kecil, orang bagi salam pun tak apa nak jawab. Jangan. Ini adalah sifat yang sungguh mulia yang jarang kita temukan saat ini. Sangat sedikit orang yang mahu memberi salam kepada orang yang lebih rendah daripadanya. Sedangkan boleh jadi orang sebut adalah lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jalla kerana takwa yang dia miliki. Contoh yang kedua, cuba kita lihat lagi bagaimana hari-hari Nabi SAW di rumahnya. Nabi SAW membantu isterinya. Bahkan jika kasutnya putus ataupun bajunya terkoyak, Nabi SAW menjahit dan membaikinya sendiri. Pandai Nabi ni. Tengok dalam hadis, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kana Urwah, anak saudara dia tanya Aisyah, "Ya Ummah, makcik, apa yang Nabi buat ketika di rumah?" Qalat ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahlihi. Tengok, dia kata Nabi SAW membantu isterinya dalam kerja-kerja rumah. Yakhsifu na'lahu, dia jahit kalaulah kasut dia rusak. Wa yukhitu saubahu, dia jahit baju yang cari. Wa yarfa'u dilwahu, dan dia angkat timba air.
Hadis ini rawahu Ibn Hibban dengan sanad yang baik. Bagaimana dengan kita? Lihatlah betapa bezanya dengan kita yang hanya menunggu isteri untuk memperbaiki pakaian kita dan memerintahkan pembantu untuk mengerjakannya. Ini asyik benar. Semua benda pembantu belaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa rasa malu membantu pekerjaan isterinya. Sayyidah Aisyah pernah ditanya tentang apa yang dikerjakan ketika berada di rumah, itulah jawapan dia. Baik, tapi ingat, kata Aisyah, faiza hadaratis salah kharaja ila. Bila dia masuk waktu salat, Nabi tinggal semua kerja-kerja, dia pergi ke masjid. Lain pula dengan kita yang mungkin agak keberatan untuk membersihkan lampin anak, menemani anak ketika isteri sibuk di dapur, jarang membantu membasuh pakaian dan sebagainya kerana malas ataupun ego. Nasihat para ulama tentang tawaduk. Tadi kita ambil contoh Nabi. Ini kita ambil nasihat ulama sebagai penutup lah, insya-Allah. Yang pertama, qala al-Hasan. Hasan Basri rahimahullah, dia tanya, hal tadruna mat tawaduk? Kamu tahu apa itu tawaduk? Jawab dianya, antakhruja min manzilika. Hasan Basri kata, apabila kamu keluar dari rumah, kamu tidak bertemu dengan seseorang Muslim pun, melainkan engkau merasa bahawa dia lebih baik daripada kamu. Yang tadilah, yang kata nukilan Imam Ghazali tadi, ada kata daripada Hasan Basri. Wallahu alam, itu dari sudut sanadnya. Tapi nasihat ini, kita anggap orang lain lebih baik. Itu je lah. Yang kedua, yaqulu Syafi'i. Imam Syafi'i juga berkata, arfa'un nasi qadra. Orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak ambil peduli akan kedudukannya, dan orang yang paling mulia adalah orang yang tidak pernah ambil peduli akan kemuliaannya. Maksud dianya, kita tahu kita ni ada kedudukan, tapi kita tidak besar diri dengan kedudukan itu. Kalau kita rasa kita besar, orang lain kecil lah. Nukilan yang ketiga daripada Syekh Abdullah Ibn Mubarak. Ibn Mubarak ni, dia punya hebat dia panggil Al-Abid Al-Mujahid. Setahun dia pergi haji, setahun dia pergi jihad. Orang dulu jalan dia jauh, jarak jauh. Jadi dia punya kehebatan dia. Ibadat pun kuat, jihad pun kuat. Dia kata apa? Puncak dari tawaduk adalah engkau meletakkan dirimu di bawah orang yang lebih rendah daripadamu dalam nikmat Allah, umpama yang lebih kurang harta, kurang pangkat dan sebagainya, sampai engkau memberitahukannya bahawa engkau dengan kelebihan duniamu tidaklah lebih mulia daripadanya. Jadi kita bagi tahulah, awak ni kaya, saya ni banyak duit, tapi awak kaya jiwa, kaya tenang hati dan sebagainya. Yang keempat, qala Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, kamu dapati kemuliaan itu datang dari sifat taqwa, qanaah, merasa cukup, tidak tamak, muncul kerana yakin pada yang ada di sisi Allah, pada apa yang ada di sisi Allah, dan kedudukannya mulia daripada sifat, didapati pada sifat tawaduk. Asy-syaraf fit tawaduk. Naknya tajuk kita tawaduk. Yang kelima, nanti sepatutnya kalau mengikut susunan, patut saya nak Bakar duduk nombor 1 sebab dia sahabat. Tak apa, nanti saya tak, yang terusnya kita bagi tahu pada orang ni. Yang kelima, Urwah Ibn al-Ward. Dia kata apa? Tawaduk adalah salah satu jalan menuju kemuliaan. Setiap nikmat pasti ada yang berasa iri kecuali pada sifat tawaduk. Yang keenam, Yahya bin Ma'in mengatakan apa? Aku tidak pernah melihat orang yang seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Aku telah bersahabat dengan beliau selama 50 tahun, namun beliau sama sekali tidak pernah menyombongkan diri terhadap kebaikan yang ia miliki. Jadi baik, itulah akhirnya kita berdoa kepada Allah SWT. Doa ni tuan-tuan ambil. Kalau belum ada lagi, belum ingat, ambil gambar dia tu, letak dalam handphone, hafal sampai ingat. Apa doa? Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Coba ikut semua. Allahumma ihdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah padaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjukkan, membimbing pada baiknya akhlak tersebut kecuali Engkau, ya Allah. Jadi bacaan ini sebenarnya duduk di
salah satu daripada bacaan doa iftitah. Allahumma hdi li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsana illa anta wasrif anni sayyi'aha, jauhkanlah daripada aku keburukan akhlak, kerana tidak ada siapa yang boleh jauhkan daripada akhlak buruk ni kecuali dengan pertolongan Allah. Tuan-tuan hafal hadis ni sahih dalam Muslim. Kita hafalah doa-doa yang maksur daripada Nabi SAW, kerana malam saya dah huraikan 41 kelebihan Nabi. Di antara kelebihan dianya, doa Nabi ni lafaznya pendek, makna dia panjang. Itu dia panggil jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Lafaz pendek, makna panjang. Kita punya pula cakap banyak, tak tahu makna apa. Nah, itu dia panggil beza kita. Kesimpulan ayat. Yang pertama, motivasi menjadi hamba bertakwa, baik dan pengasih yang sentiasa melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kita kena motivasikan diri untuk beramal dengan ayat ini. Dua, milikilah sifat tawaduk, rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa berendah hati kepada makhluknya. Tiga, tanamkan sifat yang baik bagi diri dan ahli keluarga dengan sifat sopan santun, tenang dan tidak sombong. Yang keempat, jagalah tutur kata dan ucapan dengan baik sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kelima, sentiasa berusaha untuk memaafkan orang-orang yang jahil dan tidak berkata melainkan hanya perkataan yang baik. Akhirnya, kita banyak doa kepada Allah SWT supaya kita semua diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla bersifat tawaduk, tidak sombong, tidak besarkan diri, dan kita layak untuk mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla, layak mendapat syafaat Nabi SAW, dan layak ke syurganya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung ayat yang ke-14, menghayati pengertian keadilan dalam siri yang akan datang. Assalamualaikum.